Berita Hijrah 5 Muharram 13 Ogos, 4 anggota TUDM maut. Juga peguam songlap duit hampir 1.3 juta ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Shahrom. 4 anggota tentera udara Diraja Malaysia dilaporkan maut dalam insiden tembak di kamp TUDM Kota Samarahan, Kuching, Sarawak hari ini. Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 7.15 pagi ketika anggota sedang bertugas. TUDM dalam satu kenyataan rasminya yang mengesahkan kejadian itu berkata pihaknya menyerahkan kes kejadian kepada polis Diraja Malaysia untuk menjalankan siasatan. Sehubungan itu, TUDM menggesa agar semua pihak tidak menyebarkan sebarang spekulasi hingga proses siasatan oleh PDRM selesai. TUDM juga akan menubuhkan satu lembaga penyiasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak mengesahkan 4 terkorban dalam kejadian tembak di kamp berkenaan yang berlaku di Balai Pengawal Handau Skuadron 330 TUDM. Difahamkan insiden terjadi ketika serah tugas dan salah seorang daripada anggota itu dipercayai menembak 3 rakannya sebelum menembak diri sendiri. Sementara itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Manca Atta berkata insiden berkenaan berlaku selepas salah seorang anggota mengamuk sebelum merampas senjata api dari tempat simpanan senjata api Balai Pengawal di kamp tersebut yang menempatkan radar berdensiti tinggi. Jelas Manca, salah seorang rakan cuba menenangkan suspek namun tidak berjaya sebelum ditembak di bahagian perut. Suspek kemudian meluru ke bahagian bilik rehat dan menembak seorang lagi anggota bertugas di bahagian sisi dada sebelah kanan menyebabkan mangsa mati di tempat kejadian. Seorang lagi rakannya ditembak di bahagian belakang sebelum suspek membunuh diri dengan menembak bahagian bawah dagu, menembusi otak dan mati di tempat kejadian. Jelas Manca, 2 mangsa dan suspek mati di tempat kejadian, manakala seorang lagi cedera parah sebelum disahkan meninggal dunia pada jam 9.20 pagi di Hospital Jantung Kota Samarahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Selain itu, pihak polis juga telah meneliti CCTV dan saksi akan dipanggil untuk siasatan lanjut. Kesemua mangsa telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Umum Sarawak untuk prosedur bedah siasat. Motif dan punca kejadian bagaimanapun masih dalam siasatan. Di Kota Samarahan, keluarga kepada salah seorang mangsa tembakan, Korporal Sharif Muhammad Siddiq Al-Attas menyifatkan kematian Allahyarham sesuatu yang mengejutkan. Allahyarham Korporal Sharif Muhammad Siddiq yang merupakan anak kedua daripada 7 beradik itu baru saja menimang cahaya mata ketiga 2 bulan lalu. Allahyarham juga seorang yang suka mengambil berat terhadap keluarganya. Pagi tadi dia turun kerja hanya sempat turun kami sama-sama turun kerja awal pagi tadi. Awal sama-sama ayah aja. Yang malam mesan pergi semayang. Yang pada ingat Allah. Aku lupa sayang. Turut berkongsi kesedihan kakak kepada Allahyarham Korporal Udara Muhammad Ehsan Sehamad, dia yang kini bekerja di Kuala Lumpur terkejut dengan berita kehilangan adiknya itu. Dan tu mundi di tangga tempat kerjanya pasal menangnya senyap pasal abang kami dapat berita one forward fakta kes daripada polis yang nama adik kami tersenarai si mati yang dalam kemalangannya. Kali terakhir dia berjumpa dengan adiknya itu adalah pada Ogos tahun lalu. Allahyarham anak ke-6 daripada 10 adik-beradik baru sahaja memulakan tugas selepas bercuti. Pemilik kedai makan berdepan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Magistrate Kangar atas 2 pertuduhan mengedar dadah jenis ganja dan syabu awal bulan ini. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan Azhar Aziz Zainul, 37 tahun, atas kedua-dua dakwaan berkenaan.
Bagi pertuduhan pertama, Azhar Aziz Zainul didakwa mengedar dadah berbahaya iaitu ganja seberat 163.79 kilogram di sebuah rumah di Kanga pada 4 Ogos lalu, manakala pertuduhan kedua pula dia dituduh mengedar dadah berbahaya iaitu syabu seberat 3 kilogram di rumah sama pada 5 Ogos. Azhar Aziz didapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta yang sama. Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup serta 15 sebatan jika tidak dihukum dengan gantung mandatori. Mahkamah menetapkan 15 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi menunggu laporan kimia. Di Melaka, seorang peguam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh hari ini atas pertuduhan melakukan pecah amanah membabitkan nilai hampir 1.3 juta ringgit. Mengikut pertuduhan pertama, Kingsley Wambach, 40 tahun yang merupakan peguam di firma guaman Tetuan Kingsley & Co, didakwa melakukan pecah amanah jenayah terhadap wang jualan rumah milik warga emas Lee Hun Luan Jani, 79 tahun, bernilai RM340,000 bagi kegunaan sendiri pada 13 Julai hingga 8 Oktober tahun lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa dengan curang menyeleweng wang bagi pembayaran pembelian tanah di Mukim Paya Rumput daerah Melaka Tengah berjumlah RM945,950 yang dibayar melalui akaun public bank milik firma guamannya pada Julai 2016. Mahkamah kemudian menetapkan 20 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Susulan kes sedera remaja sindrom Down yang dikenali sebagai Bella, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata pihaknya akan memastikan pelaku diheret ke muka pengadilan dengan segera ya supaya pihak terbabit diberi pengajaran serta kes sama tidak berulang. Saya sendiri telah pun berhubung dengan pihak yang berkuasa. Tanya status, bagaimana dia kata siasatan telah pun dibuat, telah selesai dan tengah menunggu daripada pihak pendakwa raya untuk meneruskan kes ini seterusnya. Sebelum ini, JKM Kuala Lumpur telah menyita rumah kebajikan yang terbabit dalam siasatan kes penderaan Bella. Dalam pada itu, Datuk Seri Rina memaklumkan keadaan Bella semakin pulih dan ceria. Ketika ini, Bella berada di bawah jagaan dan pemantauan JKM bagi memastikan tahap kesihatannya serta pembangunan emosi remaja itu berada pada tahap terbaik. Setiap rumah perlu ada satu oximeter. Bertemu kembali, pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan diadakan selewat-lewatnya pada penghujung Julai tahun depan. Itu janji Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengaku sedih dan berduka cita dengan perkembangan politik negara sejak akhir-akhir ini. Saya tidak berhasrat untuk terus berpaut pada dahan kuasa. Dalam keadaan ini adalah wajar mandat dipulangkan semula pada rakyat untuk memilih kerajaan yang baru apabila tiba masa yang lebih sesuai. Justru bergantung pada situasi pandemik, saya membuat aku janji bahawa pilihan raya umum ke-15 akan diadakan selewat-lewatnya pada penghujung bulan Julai tahun hadapan insya-Allah. Tambahnya, cadangan itu dikemukakan bagi membolehkan kerajaan terus berfungsi di waktu pandemik dengan sokongan bipartisan di Parlimen. Dan pada masa sama, beliau mempunyai tanggungjawab untuk tidak membiarkan kumpulan kleptokrat memerintah jika kemelut politik negara tidak diselesaikan dengan segera.
Pertubuhan Sahabat Ulul Amri Malaysia hari ini menyerahkan satu memorandum kepada Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah bagi memohon pengampunan diraja diberikan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan melantiknya sebagai Perdana Menteri interim. Pengerusnya Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata pengampunan itu merangkumi semua tindakan mahkamah sama ada kes sedang berjalan maupun yang telah dijatuhi hukuman bersalah ke atas ahli Parlimen pekan itu. Permohonan itu dibuat kerana keupayaan Datuk Seri Najib Pentadbir Negara telah terbukti ketika beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri ke-6. Datuk Seri Najib sebelum ini dilantik menjadi Perdana Menteri pada 2009 dan melepaskan jawatan pada 2018 susulan kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14. Namun pada 7 Julai 2020, beliau telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram, dana RM42 juta milik SRC International yang berhad oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dalam pada itu, gesaan menuntut semua pihak termasuk pemimpin untuk menghentikan pertelagahan dan perebutan kuasa terus kedengaran. Hari ini gesaan itu disuarakan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan 130 badan pertubuhan kerajaan NGO Islam yang bersama Majlis Amal Islami Malaysia, MAIM. Yang di-Pertua Yadim Nasruddin Hassan dalam satu kenyataan hari ini berkata, pemimpin negara ketika ini perlu mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat, bukannya berbuat kuasa dan bermusuhan sesama sendiri. Menurutnya, percakaran dan perebutan kuasa bukan sahaja merugikan rakyat, malah memalukan negara pada pandangan pihak luar. Pemimpin yang bercakaran hanya menghabiskan banyak masa dan tenaga untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengabaikan tanggungjawab membela rakyat. Yadim juga menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang menyeru kepada semua pemimpin di negara ini supaya menginsafi bahawa segala kuasa pemerintahan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Sultan Johor, pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut bertitah ini bukanlah masa sesuai untuk berebut kuasa dan bersengketa sesama sendiri. Justru menurut Nasruddin, apabila Raja-Raja Melayu sendiri sudah bersuara, maka amat wajarlah semua pihak di negara ini mendengar dan taat kepada titah baginda. Setiap keluarga digalakkan untuk memiliki sekurang-kurangnya satu alat pengukur paras oksigen atau oximeter sebagai langkah pencegahan COVID-19. Menurut ahli farmasi Sabri Mustafa Hamizan, oximeter kini penting sebagai tindakan awal bagi mengelak daripada berlaku komplikasi kekurangan oksigen tanpa sedar yang boleh membahayakan nyawa. Terdapat setengah golongan yang mengalami komplikasi kekurangan oksigen ini di mana oksigen mereka berada di bawah daripada 95%, namun mereka tidak menunjukkan sebarang gejala ataupun tanda-tanda. Mereka sekadar kelihatan tenang dan normal. Kondisi ini kita panggil sebagai happy hypoxia, di mana ini sangat bahaya. Kita consider ataupun kita anggap seperti ianya pembunuh senyap. Pesakit tanpa sebarang gejala, tapi sedar-sedar mereka boleh menuju ke fasa akhir yang boleh membawa maut jika dibiarkan. Bagaimanapun katanya, penyediaan oximeter lebih diutamakan bagi pesakit COVID-19 kerana mereka terdedah kepada komplikasi gangguan pada pernafasan. Dalam pada itu, masyarakat dinasihatkan agar membeli oximeter yang original dan mempunyai kelulusan pihak berkuasa peranti perubatan MDA bagi mendapatkan bacaan paras oksigen yang tepat. Senarai oximeter yang diluluskan pula boleh dirujuk melalui laman web rasmi MDA. Jelasnya, kadar bacaan oksigen bagi individu yang sihat adalah antara 95 hingga 100%. Sekiranya paras oksigen kurang daripada 95%, pesakit perlu mendapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik atau hospital. Tambahnya lagi, pemeriksaan paras oksigen bagi individu sihat sekurang-kurangnya sekali sehari. Manakala bagi pesakit COVID-19 pula disarankan pemeriksaan 4 kali sehari. Selain oximeter, beliau turut menasihati orang ramai agar menyediakan kit pengesanan COVID-19 dan ubat lazim bagi gejala ringan seperti demam, batuk dan selsema.
Pembukaan sekolah secara bersemuka pada 1 September depan dilihat tidak wajar dilaksanakan. Pandangan itu disuarakan pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad, yang melihat takwim persekolahan pada tahun 2021 hanya mempunyai baki 8 minggu sahaja dan ia tempoh yang singkat serta banyak faktor perlu diambil kira. Jadi dengan hanya berbaki 8 minggu sahaja ini, adakah kita perlu mengambil risiko yang begitu besar untuk membuka sekolah, sedangkan kita tahu bahawa dengan baki 8 minggu ini tidak banyak penambahbaikan dalam pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru-guru, kerana guru-guru sebenarnya telah pun membuat perancangan PDPR mereka sehingga hujung tahun. Tambahnya, cadangan tersebut juga sedikit sebanyak akan membebankan ibu bapa dari sudut kewangan untuk membeli pakaian dan keperluan sekolah yang baru. Sementara itu, beliau turut berpendapat ia tidak boleh dibuka ekoran negara masih belum mencapai imuniti kelompok dan ia jelas boleh mendatangkan risiko keselamatan kesihatan para pelajar dan warga sekolah. Yang pertama, memastikan semua guru-guru dan pekerja-pekerja sekolah telah divaksinkan. Yang kedua, memastikan semua ibu bapa pelajar-pelajar yang akan ke sekolah ini juga telah selesai divaksinkan. Dan yang ketiga, memastikan pelajar-pelajar, terutamanya kumpulan pelajar yang berpenyakit ataupun berisiko untuk mendapat jangkitan ini juga telah divaksinkan. Hanya selepas kita selesai program vaksin untuk kumpulan-kumpulan tersebut, maka kita lebih bersedia dan kita lebih selesa untuk sekolah dibuka. Dalam pada itu, berhubung isu pelajar yang tercicir, beliau menyeru supaya pihak berkaitan bukan hanya membantu pelajar yang tidak mempunyai akses internet, namun nasib pelajar yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 juga perlu diberi perhatian. Pengguna perlu meneliti label pada botol minyak masak sawit bagi memastikan ketulinan produk dan dijual mengikut subsidi harga kawalan yang ditetapkan kerajaan. Exko Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Perak, Dato' Abdul Yunus Jamhari berkata, tindakan itu penting kerana harga subsidi tersebut tidak diberikan pada minyak masak sebatian atau minyak masak campuran. Semua pengguna dia kena boleh membezakan sebab minyak botol ni dia ada minyak masak sebatian, itu tak diberikan subsidi untuk kawalan ya. Yang kerajaan kawal adalah minyak masak sawit yang tulen. Dia kena boleh membezakanlah. Jelas Dato' Abdul Yunus, di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penentuan Harga Maksimum bagi Minyak Masak 2021, harga minyak masak sawit botol 5 kg ditetapkan tidak melebihi RM30 sebotol. Manakala minyak masak dalam pak kecil 1 kg masih kekal RM2.50 mengikut harga subsidi. Sementara itu, di Perak, sejak Perintah Pelaksanaan Penetapan Harga Siling Runcit Minyak Masak Botol berkuat kuasa pada 1 Ogos lalu, 2074 premis telah diperiksa dan tiada sebarang aduan kes diterima setakat ini. Dato' Abdul Yunus ditemui media selepas melakukan tinjauan pemantauan harga itu di Pasar Raya Lotus Taiping siang tadi. 6 terbunuh dalam tembakan rambang di UK. Bertemu kembali. Insiden tembakan di Plymouth, United Kingdom menyaksikan sekurang-kurangnya 6 terkorban termasuk suspek penembak. Antara yang terbunuh seorang kanak-kanak dipercayai berusia 5 tahun. Menurut polis, 3 wanita dan 2 lelaki maut manakala seorang lagi lelaki yang dipercayai suspek penembak mati tidak jauh dari insiden tembak-menembak. Seorang lagi mangsa wanita meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Suspek berkenaan dilapor bernama Jake Davison. Pun begitu, kaitan antara suspek dengan semua mangsa serta motif serangan masih belum dilaporkan. Saksi mendakwa terdengar jeritan sebelum siri tembakan dilepaskan.
Pihak berkuasa mengesahkan serangan itu tiada kaitan dengan aktiviti pengganas. Kawasan insiden ditutup bagi proses siasatan pihak berkuasa manakala penduduk setempat diarah tidak keluar rumah. Sekurang-kurangnya 2 terbunuh dalam letupan sebuah bas di barat Rusia. Rakaman kamera tertutup CCTV dari sebuah bas lain menunjukkan bagaimana insiden berlaku. Selain 2 yang terbunuh, AFP melaporkan sekurang-kurangnya 17 individu lagi cedera dalam kejadian ini. Ketika letupan berlaku, bas malang ini membawa 35 penumpang. Ia sedang berhenti berhampiran sebuah pusat beli belah di bandar Voronezh. Salah seorang wanita yang terbunuh meninggal dunia serta merta di tempat kejadian, manakala seorang lagi meninggal dunia di hospital. Beberapa mangsa yang cedera dilapor dalam keadaan kritikal. Timbalan Gubernur Bandar Voronezh memaklumkan tiada bukti bahawa letupan bas ini angkara perbuatan pengganas. Operasi mencari dan menyelamat ekoran banjir besar dan tanah runtuh di utara Turki menyaksikan penemuan 10 lagi mayat yang menjadikan korban terkini akibat bencana alam itu kepada 27 setakat ini. Bencana sejak Rabu melanda kawasan berhampiran pantai Laut Hitam. Banjir dengan lumpur turut memburukkan lagi keadaan di lokasi berkenaan. Antara kawasan terjejas ialah Bartin, Kastamonu, Sinop dan Samsun. Ia memusnahkan banyak kediaman dan jambatan selain menghanyutkan kenderaan. Suasana sukar dikawal memaksa ratusan penduduk yang terperangkap diselamatkan menggunakan helikopter. Tidak kurang juga yang terpaksa mencari perlindungan di asrama sekolah yang dijadikan pusat penempatan sementara mangsa banjir. 10 mayat terbaru ditemui di Kastamonu, antara kawasan yang paling teruk terjejas banjir. Ini pula perkembangan kebakaran hutan di utara Algeria. Angka kematian kini meningkat kepada 71 nyawa, manakala 22 individu yang dipercayai bertanggungjawab mencetuskan kebakaran itu ditahan pihak berkuasa. Penahanan 22 suspek itu diumumkan sendiri Presiden Algeria Abdelmadjid Tebboune menerusi stesen televisyen tempatan. Menurut beliau, majoriti daripada kebakaran itu adalah angkara perbuatan hianat. Ini kerana kebakaran berlaku serentak secara tiba-tiba. Sehingga kini tentera bersama pasukan bomba dan penyelamat serta orang awam yang menjadi sukarelawan masih bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang marak, terutama di daerah Tizi Ouzou yang paling teruk terjejas. Usaha memadam kebakaran sukar akibat angin kuat dan cuaca yang kering. Daripada 71 yang terkorban setakat ini, 28 daripadanya adalah anggota tentera, manakala selebihnya orang awam. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.